Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Dah awal masuk. Puan Nursalizah, waalaikumsalam. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Kita dah masuk 14 Mei minggu depan kita puasa. Ahad lagi satu, 24 hari bulan insya-Allah. 24 hari bulan kita puasa. Nur Hayati Sagalang, waalaikumsalam. Lagi 7, 8, 9, 10 hari lagi kita akan beraya. Saya raya pertama di sini. Raya kedua saya akan balik Ipoh, Pengkalan. Lepas tu Pengkalan Baru dekat dengan Manjung tu. Lepas tu saya plan nak balik KL lah. Balik KL ada nak settlekan urusan sekejap. Lepas tu tengok macam mana, tengok keadaan PKP kita. Ya, kita raya 24 hari bulan. Polis datang. Kalau dekat kampung, kawasan kampung ni, polis akan check from time to time. Malam pun kadang-kadang dia ronda lagi lah. Nasib baik saya duduk dekat depan rumah saja. Kita tak ke mana. So tak ada masalah lah. Okey, 14 Mei kita punya PKPB pun akan habis dalam Jun 9 Jun. Dan minggu ni Jumaat ni semalam kita punya Menteri Agama pun dah kemukakan usul kepada Yang di-Pertuan Agong supaya adakan SOP untuk solat Jumaat dan solat raya. Maknanya tahun ni kita boleh solat raya alhamdulillah mengikut SOP tertentu. Okey, pada hari ini, pada pagi ni saya nak menjawab soalan ada 3 soalan sekaligus. Sebab saya tengok soalan ni macam perlukan jawapan tak panjang sangat. Saya tak perlu nak hurai panjang sangat. So saya ambil soalan ni. Okay, soalan yang pertama daripada Puan Nur Aziah Osman, berumur 63 tahun, dari Port Dickson. Port Dickson ni saya pernah pergi dulu saya tour seluruh Malaysia. Saya pergi saya bagi ceramah, saya bagi merata lah. Orang jemput saya datang rumah pun saya pergi. Dalam seluruh Malaysia lah. Sarawak tak, Sabah selalu. Sabah dulu. Ni Port Dickson ni rasanya 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas saya dipanggil oleh seorang YB Port Dickson. Bukan Datuk Seri Anwar, sebelum tu lagi. YB Port Dickson jemput saya dalam satu majlis keramaian dia yang dia kena jadi penceramah. Saya dijemput, saya bagi ceramah kesihatan kat sana. Lepas tu daripada satu tempat, daripada satu dewan ni, satu majlis ni, merebaklah majlis-majlis yang lain dekat Port Dickson. Jadi dekat Port Dickson tu, kawasan Sirusa tu, ramai juga yang kenal yang kenal saya lah. Okey, daripada Puan Aziah ni dari Port Dickson, dia tanya berkaitan dengan pemakanan untuk slip disc. Dia kata suami dia ada slip disc. Masalah slip disc ni adalah di mana tulang belakang ni dia ada lambar. Kita panggil lambar, ada disc dia. Ada disc. Tulang belakang ada disc. Ada banyak disc. Dia impit-impit macam ni disc. Lepas tu kita boleh bengkok, kita boleh tunduk sebab disc tu dia macam ni. Dan dia ada rawan dekat situ. Ada rawan lah dekat situ. Ada sendi. Lepas tu dekat disc tu, dekat setiap disc dia ada saraf dia. Saraf sepanjang ni ada saraf dia. Dan saraf ni akan berhubung dengan otak. Dan saraf ni juga akan berhubung dengan tangan, dan saraf ni juga akan berhubung dengan kaki.
So pentingnya menjaga tulang belakang. Tulang belakang antara saya kira organ, tulang, bahagian yang paling penting kita kena jaga. Bila kalau dia sekali dia injured, sangat-sangat bahaya. Especially kalau kita accident, patah tulang belakang, aduh, agak susah nak sembuh 100%. Boleh jadi lumpuh sepanjang hayat. Nak buat rawatan apa pun susah. Ramai juga kenalan saya sakit tulang belakang, bukan kawan sebaya lah, kenalan saya, maksudnya umur 60 lebih yang saya kenal, sakit tulang belakang, every month kena pergi check up dekat HUKM, pergi ambil ubat, lepas tu operation, tak habis-habis operation, tak sudah-sudah, dan sakit menanggung sakit. Sakit tulang belakang ni sakit. Once tulang belakang kita sakit, kita akan sakit merana. Jadi jaga tulang belakang dengan baik. Antara yang kita nak jaga, bagaimana kita nak jaga tulang belakang, kita tengok umur kita lah. Umur kita, saya jaga tulang belakang. In case kalau nak angkat berat, kita nak jaga tulang belakang ni, kita berhati-hati dengan kalau kita nak carry weight, nak angkat berat. Body posture kita kena betul. Body posture kita nak angkat pasu bunga contohnya. Kita angkat pasu bunga, jangan angkat menunduk. Jangan angkat pasu atau angkat apa-apa benda berat dalam keadaan kita berdiri dan menunduk. Angkat sedang kita berdiri. Jangan angkat tengah kita berdiri. Itu sangat bahaya. Duduk, pastikan tulang belakang straight. Macam mana pun akan duduk dulu. Duduk bertenggong, pastikan tulang belakang straight, baru angkat. Baru angkat dalam keadaan tulang belakang straight. Jangan tunduk macam rukuk tu. Kita semayang, kita rukuk tu, kita tunduk kan. Jangan tunduk macam tu nak angkat apa-apa benda yang berat. Takut sangat bahaya, dia melibatkan saraf. Ayah saya pun saya pesan macam tu. Dah umur 60 lebih ni, tak payahlah nak buat angkat-angkat benda macam mana kan. Upah orang saja. Sebab dia berkebun benda yang berat juga. Angkat baja, angkat tu, angkat ni. Angkat baru ni musim tengah panas kan, hujan tak turun, dia dah lah tanam pokok, tanam durian, tanam apa. Kadang-kadang bila kebun buah tu, pokok durian ni, kebun dia dalam 3 ekar macam tu. Jadi takkan kita nak tarik paip sembuh macam tu. Tak nak kena angkat air. So angkatlah air dari rumah, sebab kawasan tu sungai kat belakang. So angkat dari rumah bertong-tong, letak dekat tepi jalan tu, bawa paip panjang, buat siphon, sedut air tu. Tidak diangkat. Saya kata ini yang angkat kalau tak terslip tu, tak apalah. Ni kalau terslip, tercrack ke apa, sangat bahaya. Jadi dia kata pemakanan untuk slip disc. Okey. Slip disc sebenarnya tak ada pemakanan untuk slip disc. Tak ada makanan yang boleh bagi slip disc baik. Sebab slip disc ni adalah kategori physical injury, kecederaan fizikal. Bila mana kecederaan fizikal, anda kena tahu, kecederaan fizikal mesti dirawat menggunakan physical treatment lah. Operation, apa-apa physical treatment yang ada dekat hospital. Pemakanan ni bantu untuk apa? Dia bukan kalau ada slip disc, makan slip disc hilang baik sembuh. Tak mungkin. Tangan patah, makan, tangan disambung balik. Tak mungkin. Saya bagi tahu siap-siap, tak mungkin. Tak ada, setakat ni tak ada yang boleh apa jenis pemakanan boleh sambung balik tangan yang patah. Tak, kena buat physical treatment. Pemakanan hanya support. Mungkin slip disc ni akan kita punya saraf akan injured. Sebab tulang belakang disc pada tulang belakang spine kita tu akan himpit pada nerve kita. Sebab tu kita akan rasa sakit. Kalau nerve tu bersambung dengan kaki kita akan kebas sikit. Kalau nerve tu bersambung dengan pinggang kita, tangan kita akan rasa kebas-kebas dan sakit. Memang akan rasa sakit. Sebab dekat situ nerve kita tu ada deria sakit. Dia menghubung semua. Connected to each other. So,
bahaya bila slip disc, tengok dekat which part of the disc tu, sama ada dia ada nombor dia L4 lah, L5 apa benda tu, sangat bahaya, especially dekat sini. Disc yang bahagian kat sini sangat bahaya. Jadi kalau injured, kita tak nak, saya boleh ajar pemakanan untuk tak nak bagi kecederaan tu lagi worse, become worse, lagi teruk lagi. Antaranya adalah ambil protein lah. Protein, apa-apa sumber protein, ikan, ayam, untuk cepat pulih. Dia injured, cepat pulih, cepat sikit pulih. So dia ada time untuk recover. Tapi dia tak pulih sepenuhnya. Dia tak boleh pulih sepenuhnya, melainkan operation. Operation pun tengoklah kadang-kadang, sebab dia very sensitive. Sebab itulah dekat hospital, one of the critical department is neurology. Pakar saraf, otak atau saraf lah, neuro lah. Pakar neurologi ni dekat Malaysia ni, memang betul-betul pakar, very trusted. Ada 10 orang. Dan tak semua hospital ada kepakaran bahagian neurologi ni. Antara kalau dekat KL ni, yang ada pakar dekat pusat perubatan UM lah, UM Medical Center. Ada lagi dekat USM. Kalau dekat USM, dulu ada Prof. Dr. Jafri Malin. Prof. Dr. Jafri Malin ni antara ikon saya. Dulu saya bercita-cita untuk jadi medical doctor. Memang saya nak jadi pakar neurologi dulu. Memang saya mengidolakan Prof. Dr. Jafri Malin. Dia antara anak tempatan yang pakar otak, neuro, pakar neuro. Saya dulu nak jadi macam dia. Dulu dia dekat USM. Sekarang saya tak tahu dia dekat mana. Tak follow pun. Dah tak follow dah. Alright. Itu protein dia boleh bantu untuk bina balik saraf yang rosak. So itu antara pemakanan lah. Lepas tu pemakanan yang lain mungkin kita boleh makan, amalkan kunyit hidup dalam 1 inci macam tu, tak payah banyak sangat. 1 inci boleh jadikan ulam ataupun blend dengan buah. Ambil lah buah yang sedap sikit, buah nenas ke, blend dengan apple hijau ke, rasa masam-masam tu, blend, minum dia. Itu untuk reduce pain. Sebab biasanya orang slip disc ni, dia kata kat sini doktor bagi injection painkiller dan buat fisio. Memang itu saja treatment yang ada. Injection, painkiller lah, tak nak bagi sakit. Saya tak tahu sama ada dia bagi morfin ke apa. Kalau yang paling tak boleh terlalu sakit, bagi morfin, injection morfin, drip morfin dalam tu. Itu buat fisio. Buat fisio ni kita nak bagi aktif balik saraf tu. Aktif balik, ada pergerakan tertentu untuk rangsang balik, stimulate balik pergerakan dia, movement dia. So far itu saja. Protein untuk bina balik sel-sel saraf-saraf yang injured. Lepas tu turmeric, kunyit hidup, bantu untuk reduce pain dia. So far tak ada. Sebab itulah kena hati-hati. Benda yang melibatkan tulang ni, hati-hati. Fikir 2-3 kali kalau nak buat apa. Bersesuaian dengan umur. Saya pun kalau nak, saya suka aktiviti ekstrim. Saya sangat suka aktiviti ekstrim. Tapi tengok juga aktiviti ekstrim tu berbaloi atau tak. Kalau dia enjoy tapi tak berbaloi, saya takkan join. Sebab saya very concern pada kesihatan saya. Kalau dia berbaloi, mana tak adalah melibatkan, kalau jatuh pun tak adalah melibatkan sangat teruk. Okey lah, consider okey lagi. Okey, rasa saya harap dapat membantu sedikit sebanyak pada soalan yang diberikan oleh Puan Nur Aziah. Siapa yang masuk lagi? Ramlah Yunus, Waalaikumsalam. Malimah Jamal, Waalaikumsalam. Dr. Hiroko pun ada kat sini. Nur Rahim Syarif, Waalaikumsalam. Oh, kita dah berpuasa hari ke-21 dah masuk Lailatul Qadar Alright. Okey, soalan yang kedua datang daripada Puan Rafiah Alias, berumur 71 tahun. Banyak yang orang yang dah veteran
Alright, okay. Berumur 71 tahun, tinggal di Ampang. Yang ni pun saya rasa saya kenal. Saya pernah bagi ceramah di College Islam As-Sofa, Ampang. Saya rasa dia ni dari jemaah, Puan Rafi'ah ni dari jemaah As-Sofa. Saya dah pernah bagi ceramah kat situ dalam 3 kali, 4 kali lah. Tak ingat lah, dah merata lah kita pergi. Okay. Puan Rafi'ah dia sakit apa? Sakit tulang belakang, jalan sengit. Sakit tulang belakang, jalan sengit. Faktor umur. Okay, dia kata adakah Serajam membantu untuk luruskan? Tulang belakang dia dah agak bengkok, sengit, jalan dah sengit-sengit. Adakah Serajam membantu untuk luruskan? Jawapan saya tidak. Saya jujur terus. Saya bukan nak condemn apa-apa produk. Tidak. Jawapannya adalah tidak. Serajam ni adalah satu katil, kita duduk, dia gunakan tenaga daripada electrostatic energy tu, daripada electrostatic. So dia sambung connect dekat electricity supplier. So ada electrostatic charge positif, charge negatif. Electrostatic tu adalah charge negatif, charge positif. Right? Jadi Serajam ni dia membantu untuk sekadar lancarkan peredaran darah kita. Kalau sakit tulang belakang, jalan sengit-sengit, ini melibatkan tulang. Sebab kalau tengok dari segi faktor umur 71, saya rasa ini dia sakit tulang belakang tu disebabkan faktor umur, tulang dan peredaran darah. So Serajam dia hanya membantulah. Bantu lancarkan peredaran darah, bagi dia badan mungkin dia bagi hilang rasa kebas-kebas, hilang rasa berat ketika kaki nak melangkah, nak berjalan. So dia rasa ringan badan sikit. So itu membantu. Tapi kalau untuk luruskan, tidak. Yang nak luruskan fisioterapi ataupun kita buat urut. Luruskan slow-slow, jangan macam tu, tak. Ingat bila kita buat urut, pergilah urutan mana, kalau boleh janganlah urutan yang krap. Kasih sampai ada bunyi, avoid. Krap bunyi tu apa? Bunyi tu sendi bergeser. Tengok contohnya tangan kita. Saya buat ada bunyi. Saya boleh bunyi. Ini apa? Ini adalah sendi. Sendi kita main friction antara tulang sendi. Krap. Memang kita rasa wah sedap, hilang lengah. Yes, hilang lengah. Tapi bila kerap sangat dibuat, untuk long term, sendi boleh haus. So elakkan dekat sini pun ada krap. Saya lengah selalu juga buat, tapi jangan jadi tabiat. Jangan jadikan tabiat. Bila lengah saja, okey, bolehlah buat, tapi jangan jadi tabiat. Sikit-sikit krap. Dia takut friction dia dah haus, kehausan. Friction tu maksud geseran, pergeseran antara tulang-tulang yang menyebabkan benda tu berbunyi. Krap. Kita duk patah, sedap patah. Kita sini pun ada. Kalau dia jadi sini okeylah kalau kita buat ni, tapi maksud saya jangan jadikan habit lah. Especially kalau kita berurut. Kalau orang tu bukan tukang urut profesional, kita lay down, kita meniarap, kan? Kita nak urut belakang, so dia tekan dekat tulang belakang, krap. Kalau dia profesional, tukang urut dah 20 tahun lebih, then okey lah, consider dia boleh lah cari, istilah dia adalah dia boleh cari urat-urat mana-mana, so consider okey. Tapi kalau saja-saja kita nak suruh orang, tolong krap, kita suka bunyi, kita rasa macam sedap, hati-hati. Silap tekan, kalau tak berlaku apa-apa, is okay, tak apa, bernasib baik, okey. Tapi kalaulah salah tekan krap ke tempat yang tak sepatutnya, yang melibatkan saraf terganggu, injet dekat situ, wah, sangat bahaya. Sebab itulah tukang urut kena tengok juga tukang urut tu profesional atau tak. Ambillah tukang urut yang profesional, yang dah veteran, yang dia ada, kalau boleh yang ada certified, dia memang ada sijil mengurut orang. Okay, jangan main
main masuk, main suruh saja diurut. Sangat bahaya urut-urut ni sangat bahaya. Jadi jawapan kepada itu, adakah Serajam membantu untuk luruskan? Tidak. Dia bukan untuk luruskan. Dia hanya melancarkan peredaran darah dengan menggunakan tenaga elektrostatik. Elektrostatik adalah charge positif, charge negatif dibalancekan. Alright, itu jawab soalan yang kedua. Soalan yang ketiga adalah datang daripada ni anak muda. Baru seorang anak muda, Ihsan Hilmi, umur 28 tahun. Barulah ada seorang anak muda yang concern. Susah sebenarnya orang muda nak concern sebab dia tak sakit lagi. Susah. Sangat susah. Kita boleh tengok kalau saya setiap pagi, kalau dekat KL kita cerita kat KL dah rindu kat KL lah saya ni. Okey, kalau dekat KL, kalau saya pergi jogging saya jogging exercise dekat Tasik kita boleh kira berapa ramai orang muda kat situ. Mungkinlah yelah saya selalu pergi weekdays. Mungkinlah saya beranggapan budak-budak muda ni tengah kerja ni tengah kerja. Yang ada pun orang yang berumur banyak kat situ. Okey, mungkinlah. Tapi bila sama juga bila pergi pagi pun bila pergi weekend pun ada juga anak muda tapi tak berapa ramai. Sepatutnya lebih ramai. Sebab bila pagi ni yang betul-betul concern pasal kesihatan je, memang dia akan pergi jogging pagi. Yang tak, biasanya duduk selimut lagi time pagi. Sebab weekend kan, penat bekerja. Sebenarnya tak, kita punya concern, cakna pada kesihatan tu di kalangan orang muda ni kurang. Kurang berapa persen. Sebab itulah kita tengok prioriti kita dekat mana. Kesihatan, makanan, hiburan, pelancongan, pakaian, apa lagi, kemewahan. Anda tengok prioriti dekat mana. Saya banyak invest, saya punya duit, saya banyak invest pada kesihatan. Saya banyak invest pada kesihatan. Sangat concern kesihatan. Kalau saya rasa benda tu bagus untuk kesihatan, saya tak kisah nak belanja beribu pun is okay. Asalkan kesihatan okey. Sebab kita nak pastikan kita sihat ni, biar dia sihat itu nikmat, sihat itu kaya. Sihat itu kaya. Orang tak sihat, duit banyak pun tak guna. Sebab saya jumpa ramai orang. Saya bagi personal consultation. Saya banyak bagi personal consultation pada VIP. Kalau untuk anda yang nak tahu, klien saya banyak VIP. Entertain datuk yang personal. So VIP ni saya tengok ada yang betul-betul very concern. Datuk rumah pun besar sebenarnya, pergi rumah 3 tingkat. Dia siap offer. Saya ingat lagi kereta saya breakdown. Saya ada appointment dengan dia malam. Kereta saya breakdown. Bukan breakdown apa, bateri kereta tu dah kong, nak kena tukar. Dah sampai due date tukar, saya lupa nak tukar. Jadi kebetulan appointment malam, so saya tak sempat nak pergi. Lepas tu dia tanya saya, dia call, you okay tak ni? Sebab esoknya saya nak balik kampung. So malam tu ada appointment lah dengan dia, settlekan siap-siap. So dia offer saya kereta untuk balik kampung. Dia kata, you okay, sempat tak? Ada tak bengkel nak buka ni? Tak apa, kalau you nak pakai, you pakai kereta saya je. Dia nak offer kereta, apa namanya, yang lambang bulat-bulat tu. Apa nama kereta tu? Yang ring tu, ring 3 tu, kereta apa tu? Ya Allah, kereta apa? Boleh cakap tak? Yang ada ring 3 tu. Apa kereta tu? Kereta mewah lah. Staraf BMW dengan Mercedes ni yang ada ring 3 tu. Kereta apa Apa nama kereta tu? Lupa dah. Dia offer kereta tu. Dia kata, tak nak, tak apa. Sempat lagi baiki, saya kata. So, dia tukar benda tu je. So, dia bagi nombor kontak. So, beliau spend berpuluh ribu untuk kesihatan. Seorang datuk. Sebab dia ada kanser hidung.
Audi. Yes, Audi, kereta Audi. Dia nak pinjam dengan saya kereta Audi. Saya tak nak lah. Bahaya kot pinjam kereta orang. Walaupun dia trust ke, sebab kita dah sangat rapat, dia offer kereta Audi. Memang tak nak lah saya. Lepas tu rumah dia ada kolam renang semua kan. So spend 10,000 memang concern. Tapi dia cancel lah, sakit cancer. Tapi dia memang saya suruh dia buat ni, dia follow saja. Saya suruh beli benda ni, dia beli saja. Sangat concern pasal kesihatan kan. Ada juga yang saya jumpa Parkinson, bukan Parkinson. Parkinson, umur 70-an, bekas CEO sebuah company, sangat kaya. Isteri dia kata dulu waktu kerja income dia ratus-ratus ribu. Tapi sekarang ni dia dia rasa macam dia ada penyakit apa dia tak nak jumpa dengan orang. Dia rasa macam depressed, tak nak jumpa dengan orang, ada Parkinson. Dia rasa dia macam loser sangat. Dulu dia suka travel, lepas tu dah tak boleh travel. So dekat situ saya fikir banyak duit tapi ada masalah kesihatan. So tak worth it itu pengalaman saya. Banyak kes. Lagi seorang dekat Seremban. Wah, itu semua rumah orang kaya tu. Semua CEO punya kan. So kita entertain dia. Dia sebenarnya dia bukan nak apa, dia nak kita dengar. Dia nak advice, orang yang boleh advice dia secara personal. Dia ada masalah, dia malu nak cerita dengan orang sebab dia orang berjawatan. Malu nak cerita dengan orang. So bila saya ada, setiap hari dia boleh mengadu, message, call apa kan. Sampai macam tu lah. Okay. Ini ada umur 28. Ihsan Helmi dari Semenyih. Dia tanya berkaitan masalah diet. Ini general lah, masalah diet. Diet general. Maksudnya apa benda yang kita nak pastikan kesihatan kita ni berada di tahap optimum dan berkekalan. Makanan yang macam mana. Okay, kalau tanya saya, kita kena maintain. Dia senang saja nak maintain. Dia tak perlulah terlalu strict. Kita boleh enjoy life boleh. Dengan syarat satu saja. Setiap kali kita makan, makanlah dalam keadaan sederhana. Bersederhanalah dalam semua perkara. Itu saja kunci asas untuk sustain kita punya kesihatan. Bersederhana dalam setiap perkara. Kalau kita rasa makanan tu sangat sedap, nikmat, makan berpada-pada. Apa benda makanan? Makan berpada-pada. Kalau kita rasa benda tu dah sedap, kalau kita nak tambah, kita tambah sekali. Jangan sampai berkali-kali sampai sendawa. Jangan makan sampai sendawa. Saya pun dah lama tak sendawa. Sepanjang bulan puasa ni, saya rasa kalau ada penimbang, saya rasa dah turun dah saya ni berapa kilo ni. Sebab tim penimbang dah rosak dah. Saya boleh rasa perut saya dah start kempis. Tak buncit pun, tapi saya boleh tahu perut saya kita boleh pegang macam tu. Kedua-dua tangan kita boleh pegang macam tu. Kan? Tanpa berlebih. Kalau orang perut besar, kita tak boleh nak pegang. Satu pemeluk pun tak boleh. Tapi kalau ni saya dah boleh macam ni. So maknanya saya ukur lilit pinggang dah dalam 29. Ukur lilit pinggang tu dalam 29. 29. Dulu saya 26. Pinggang 26. Saya kata, tak boleh ni, nak kena naikkan sikit berat badan. So dalam 29. Makan pun bulan puasa, berbuka pun moderate. Saya letak nasi sikit je dan segenggam saja. Semalam mak saya masak pucuk paku masak lemak. Still masak lemak juga. Saya masak pucuk paku masak lemak. Apa lagi semalam ikan masin, ayam goreng. Normal je. Tapi makan sikit. Lepas tu, lepas tarawih, saya makan lagi bihun sup. Okey lah. Dia sikit. Berbuka biasanya saya tak ada. Kenyang tak ada. Memang tak ada. Sebab isyak tarawih nanti saya akan jadi imam. So saya takkan selesa bila terlalu kenyang sampai sendawa tak. Kita just nice saja.
Itulah makan berpada-pada. Jangan makan at one time sekaligus, makan terus kenyang sampai sendawa. Itu tak bagus sebenarnya, tak bagus. Itu sebenarnya merosakkan kita punya kesihatan. Jangan terlalu kenyang. Terlalu kenyang ni sangat tak baik. Di sisi agama pun tak baik. Di sisi agama pun tak baik makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada, makan untuk hidup. Just nice, rasa perut tu rasa maintain saja, okey. Lepas tu kita boleh ulang lagi. Yalah, bila kita makan sikit, of course kita kenyang, perut sekadar nak hilangkan lapar, dan kita akan cepat lapar balik. Dan time kita lapar balik tu, kita makanlah balik. Makan sikit lagi, sikit. Berpada-pada. Itu kunci yang pertama untuk terus sihat. Berpada-pada. Kalau anda makan berpada-pada, macam mana gula dalam darah nak naik? Macam mana nak dapat darah tinggi kalau kita makan pun berpada-pada? Sederhana saja. Jadi sebenarnya tak perlulah nak apa benda yang makanan yang sihat kita nak marah. Dia bukan macam tu sebenarnya. Berpada-pada. Menikmati makanan ni biarlah berpada-pada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ubat, segala jenis ubat terletak pada sayur dan buah. Ubat, segala jenis ubat terletak pada sayur dan buah. Jadikan buah dan sayur ni adalah ubat kita. Makanan sayur buah ni jadikan ubat kita. Kalau tidak, ubat akan jadi makanan kita. So sayur buah ni lah mengandungi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ni untuk support karbohidrat, dia lah tolong support protein yang kita ambil, dia lah tolong support lemak yang kita ambil. Dia sebab itulah dia kategori micronutrient. Mikro. Bahasa Melayu mikro, English micro. Micronutrient kita kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Dia perlu tapi sedikit. Kuantiti dia sedikit. Buah kita makan banyak sebab kalau buah vitamin C dalam tu sikit. So tak nak kena makan buah banyak lah. So nak kata kalsium ni kita tak boleh ambil terlalu banyak. Vitamin B, A, C ni tak boleh terlalu banyak. Kita kena ambil sikit. Tapi disebabkan dia dalam buah ni dia ada sikit. So kita kena makan buah tu banyak. Kita makan buah tu banyak. Sebab apple tu kalau kita buang perah air, sikit saja. Dia punya nutrien tu sikit saja. Tak nak kita kena makan banyak sikit. Pelbagaikan jenis buah. Jadi benda ni, dialah yang tolong support karbohidrat yang kita makan. Proses dia tu. Dialah tolong support protein. Dialah tolong support lemak. Sebab itulah protein, lemak, karbohidrat ini kita panggil makronutrien. Makro ni kita kena ambil in large quantities. Kuantiti yang banyak untuk jadi sebahagian daripada tenaga kita. Tenaga dan tubuh badan kita. So ini saling kait. Sebab tu nama dia makro, nama ni mikro. So ambil dalam kuantiti yang pelbagai dan banyak setiap hari. Jadikan ini menu utama. Tukar kerepek, tukar keropok, tukar kepada buah. Jadikan benda ni snack. Ajak anak kita hidang. Macam mana nak ajak anak saya tak makan sayur? Sebab kita tak hidang. Anak saya tak makan buah lah, tak suka makan buah sebab kita tak hidang. Tak ajar dari kecil lagi. Kita tak suap pun. Itu salahnya sebenarnya. Bekalkan. Kita anak nangis kita bagi makan keropok. Kita bagi makan, bagi duit pergi beli coklat. Kita tak ajar apple tu sedap. Kita tak ajar pisang tu sedap. So kalau dia tahu benda tu sedap, dia akan beli. Saya nasihat baik sebab mak ayah saya orang kampung. Memang terdidik untuk makan buah tu. Buah tu memang sentiasa ada. Ni dalam rumah saya ada buah betik, kita ada apple, kita ada durian Belanda pun dah start masak. Semalam saya dah makan sebiji. Apa lagi? 4-5 jenis buah tu mesti sentiasa ada. Itu jadikan rutin. Sebab itulah kalau kita sebagai suri rumah pun ni potong hidang. Kalau potong hidang, itulah didikan kita. Ini makan. Bila kita sediakan, dia akan makan. Kalau tak sedia, tak makan lah. Semalam pun kita berbuka puasa dengan buah tembikai. Blend tembikai tu jadikan jus, minum. Dah berhari-hari dah asyik makan tembikai saja. Minum air tembikai sebab itu yang sedap. Kita tak letak gula pun. Blend tembikai tu minum.
Buka puasa je dah masuk je waktu. Satu gelas saya minum air temikai. Mana tak makan nasi sikit sebab dah kenyang dah makan segala. Okey, dah lega lah. Kita dah rasa macam satu hari puasa tu dah berbayar dah dengan segelas air jus temikai. So, bila minum dah kenyang. So makan nasi sikit, okey dah settle. Mak Zulkifli Puzia. Ya, hidangkan buah tu, jadikan habit. Jadikan benda tu adalah makanan snack harian kita. So bila kita terdidik macam tu, pergi mana-mana pun kita dah tak rasa lah orang enjoy dengan fast food ni, KFC, McD. Dulu saya kecil-kecil dulu, saya ingat lagi, dulu kecil-kecil sekolah rendah, saya ingat saya sekolah rendah, saya makan McD sekali je kot. Sekali. Punyalah. Tak pernah bawa. Time tu saya ingat lagi. Umur saya 6 tahun ke 5 tahun. Tu ke 7 tahun macam tu lah. Yang pasti paling tua 7 tahun. Sebab ingat-ingat lupa. Ingat lagi. Pergi McD. Dekat McD tu, burger yang saya makan, burger yang pertama adalah Big Mac. Sebab tu sampai sekarang, so kalau saya nak makan McD, saya akan order Big Mac. Sebab itulah benda yang saya rasa sedap kali pertama saya makan. Kecil tu saya ingat. Sekolah rendah sekali saja. Sekolah menengah tak pernah langsung makan McD. Tak pernah langsung. Masuk universiti, baru kali kedua saya makan McD, itu pun kawan ajak. Sedap lah pula. Bila dah rasa sedap tu, okay, saya tahu ini tak bagus, kurangkan sikit. Boleh kira saja berapa kali je. Bila dah start kerja ni, dah ada duit sendiri, barulah pandai beli sendiri, guna duit sendiri. Rasa nak makan baru kita pergi. Itu pun jarang. Sebulan sekali tu boleh kira guna jari. Jarang, sangat jarang. KFC pun sama. KFC pun sama. Jadi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah juga asal dari kampung. Saya dari kampung terpelihara. Sebab itulah adil lah. Orang kaya hidup di bandar, dilimpahi kemewahan, tapi ada penyakit. Orang duduk dekat kampung, tak berapalah nak mewah sangat, hidup pun macam ala kadar, tapi tak ada penyakit. Nampak tak keadilan? Keadilan Tuhan ni adil kat mana? Dia bagi satu, dia tarik satu. Bagi satu, tarik satu. Kita kalau boleh nak mewah pun nak, sihat pun nak. Ini yang kita tengah usaha. Sebab itulah, tanya diri kita, berapa banyak, how much money we earn every month yang kita spend pada kesihatan kita. Kalau kita rasa bayar yuran Zumba tu berbaloi, pergi berzumba lah. Kan Zumba kan perempuan-perempuan je kan, wanita. Pergi sajalah, tak ada masalah. Kalau kita rasa bayar yuran gym tu berbaloi, pergi gym lah. Dulu saya ingat lagi, saya bayar yuran saya hire coach untuk kononnya nak kasih fit sikit lah. Sempat sebulan je kot. Sebab dia jadual dia tak menentu, dia tak boleh fixkan jadual dia. So saya pun sebulan saja. Sebab saya rasa kalau kita tak attend kelas macam tu, gym kan, coach kan, kita tak akan disiplin. Kalau rasa kita boleh disiplin, join lah, bayarlah. Kelas tai chi ke, kelas zumba ke, senam aerobik ke, nak pergi gym ke. Kalau rasa itu berbaloi untuk kesihatan, pergi. Sebab kalau kita tak bayar, kita tak akan rasa benda tu bernilai. Sebab jogging dekat tasik tu free. Tapi bila kita dapat benda tu free, kita tak rasa benda tu bernilai. Jadi jadikan aktiviti riadah ni, rekreasi ni, jadikan aktiviti santai bersama keluarga. Saya kalau family saya dari kampung datang dekat KL, saya ajar apa? Saya akan bawa dia orang pergi breakfast. Kadang-kadang dekat mana? Dekat Tasik Perdana KL, bawa dekat Tasik Pemaisuri, kadang-kadang bawa pergi berkelah dekat air terjun Sungai Gabai. Ulu Langat, air terjun Gabai tu. Sebab apa? Kita nak didik family kita ni, kalau dekat Sungai Gabai ni, air terjun dia kita kena mendaki. So ada exercise. Kita go for natural. Sebulan sekali mesti at least sekali pergilah tempat-tempat yang natural, tempat-tempat yang menenangkan. Sebab apa? Tempat-tempat yang natural ni, saya bagi tahu tempat-tempat yang natural ni, hutan, air terjun,
tasik yang ada pokok-pokok banyak, dia adalah sumber awet muda. Sebab pada tempat-tempat yang natural ni, air terjun, hutan ni, dia ada kita panggil vitamin udara, kita panggil. Vitamin udara charge, kita panggil anion. Anion tu adalah vitamin udara. Anion. So bila anion kena pada kulit kita ni, kita akan rasa macam segar, kulit kita akan refresh balik, kulit kita akan awet muda. Dia akan replenish balik sebab anion ada anion. Charge negatif pada kita punya kulit. Sudah akan menegangkan kulit kita. Sebab itulah bila kita duduk kat tepi air terjun, kita akan rasa apa? Kita rasa macam tenang, muka kita rasa macam sejuk, sedap je. Itu anion namanya. Berbanding kalau kita pergi kat pantai, dia rasa macam membahang, bakar. Dia tak ada anion. Sebab pokok pun kurang. Kita kena sinaran matahari je lah, ultraviolet je lah. Biasakan pergi macam ni. Breakfast, tak payahlah nak gigih sangat masak apa. Beli je dekat kedai, dekat tepi jalan nasi lemak, pergi tapau, pergi dekat Tasik Perdana contohnya. Jalan, bentang tikar, lepak kat situ, makan, jalan lagi. Benda tu enjoy. Duduk pergi pukul 8, baliklah dalam pukul 11 pun tak apa. Duduk lama-lama pun tak apa. So itu sedikit sebanyak itu membantu. Kalau kita ada rekreasi yang tempat kita menenangkan, kalau ikut kajian saintifik, dia melanjutkan jangka hayat kita. Kalau kita kurang stres, dia memanjangkan jangka hayat. Atas asbab ni ajal maut di tangan Tuhan. Ni atas asbab benda yang menyumbang pada lanjutnya jangka hayat kita, benda yang tak menyebabkan kita stres. So buat benda-benda macam tu. Kalau kita perlu join community yang banyak, NGO yang banyak sukarelawan yang bagi makan, contoh bagi makan kat gelandangan ke, hulu bantuan yang perlukan tenaga, join benda tu. Sebab benda-benda tu benda yang kita menyumbang, kita buat kerja amal ni, dia sedikit sebanyak bagi kita ada satu elemen bahagia. Kita rasa tenang. Bila kita tenang, bahagia, jangka hayat akan panjang. Penyakit susah nak dapat pada orang yang terlalu tenang. Sebab itulah kita solat 5 kali sehari. Ni bukan saja-saja. Kalau ikut saintifik, kenapa 5 kali? Kenapa angka dia 5? Dia ada reason. Ada dari segi charge tubuh badan kita, dari segi ketenangan. Sebab kita dah sibuk. Bayangkan kalau tak ada Zohor, apa terjadi pada kerja kita? Kalau saya stres, gila kot stres. Sebelah kita menghadap laptop, komputer kita, fikir. Tapi tiba-tiba tak ada break. Terus sampai petang. Boleh sakit jantung kalau macam tu. Sebab itulah ada break sekejap, Zohor. Kita makan, kita keluar dengan kawan-kawan makan. So itu ada span untuk release stress. Asal pula tadi kita dah sibuk, dah sambung lepas Zohor, kita sambung, sibuk. Stress. Asal kita break sekejap, tenang sekejap. Prepare untuk balik. Tu balik rumah jam stress. Prepare untuk maghrib, tenang balik. Nampak tak dia ada jadual tu dah cantik. Memang dah cantik. Sebab itulah kalau kita stress juga, maknanya you semayang tak betul. Yalah, semayang pun tak khusyuk. Bukan saya nak kata saya terlalu khusyuk sangat. Solat itulah yang memberi, dia ada elemen spiritual, elemen fizikal, jasad ni. So dia saling berhubung. 1 bulan spend dengan family, pergi tempat-tempat yang natural. Piknik ke, bawa tempat-tempat yang natural. Santai. Dia tempat yang simple adalah pergilah tasik mana-mana pun nak buat jalan, berkelah. Buat sandwich yang simple-simple je. Settle. So itu menjawab kepada soalan yang ketiga tadi berkaitan dengan diet. Diet adalah tadi saya cakap bersederhana dalam semua perkara, dalam setiap makanan yang kita makan, bersederhana saja. Kedua, pastikan setiap hari buah sayur tu wajib ada. Ketiga, pergi invest masa dan wang pada perkara yang boleh menyumbang kesihatan kita. So kalau kita buat macam ni, insya-Allah kesihatan tu, sebab kita dah usaha,
So risiko untuk penyakit-penyakit kronik datang tu makin kurang. So kalau nak dapat penyakit pun, by chance pun, kalau betul-betul nak dapat penyakit pun, infection, benda-benda yang kita tak expect, bukan salah kita. Denggi bukan salah kita. COVID bukan salah kita. Kita protect je lah. Of course kita protect, tapi bukan salah kita lah. Bukan yang kita tempah. Tapi kalau macam kanser, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, ini kita menempah semua. Kita menempah hari-hari, kita tempah, book, aku nak sakit ni, book. Dengan makan. Itu maknanya kita booking, menempah sakit kita. Okey. Masa anak kecil-kecil dulu, memang sebulan sekali dekat exam bawa mereka mandi-mandi jeram, bawa peruang. Ya, benda tu yang sangat best. Memang sangat best. Saya bawa, memang rutin saya tasik. Kadang-kadang kita pergi hiking. Ni pun dah lama tak pergi hiking. Ni rasa nak aktif balik hiking. Okey, itu saja. Mudah-mudahan perkongsian saya ni dapat manfaat dan terjawab soalan, 3 persoalan tadi. Okay, untuk anda yang ada soalan, siapa yang dah pernah bertanya, anda boleh tanya lagi, tak ada masalah. Soalan tu saya kumpul, saya boleh jawab satu persatu. Boleh tengok link dekat post ni, ada link. Dekat link atas, link live saya ni, dia ada link nanti. Anda baca caption itu, tekat tu, isi borang, tengok. Boleh tulis soalan apa yang nak saya jawab. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.